betul sangat. Gila. Sama aja. Okey. Kita buat ada pilihan. Ada pilihan. Baik kita kena cara apa? Lapan. Buku apa nama? Tahu. Tunggu. Bagi saya yang kedua. Insyaallah. Dapat. Cuba lihat. Bagi saya yang ketujuh. إلى النبي محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرته الشيخ داود الفاطمي وإمام الغزالي شأن الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan adapun rojah, maka sesungguhnya melazimkan jika mengingatkan dia kerana dua perkara. Pertama, supaya bangkit dia atas taat, dan yang demikian itu kerana kebajikan itu berat dan syaitan daripadanya menegahkan, dan hawa kepada lawannya dia menyeru, dan kelakuan orang lalai daripada kebanyakan makhluk di menteri lagi dilihat sangat menjagakan, lagi mengikut, dan pahala balasan itu khair masa sampai kepadanya pada barang yang dikira-kirakan dia jauh. Dan apabila adalah kelakuan atas demikian itu, maka membangkit oleh nafsu bagi kebajikan, dan tiada gemar ia padanya akan sebenarnya, dan tiada bergerak-gerak yang demikian melainkan dengan kerjaan yang menolakkan akan segala yang menegahkan.
dan yang menyamakan tetapi dilebihkan atasnya pula. Dan demikian itu, iaitu rojak, yakni harap yang kuat pada rahmat Allah Ta'ala, dan gemar yang sehingga yang elok pada baik balasan pahala, dan kemurahan Tuhan dengan memberi pahala amal yang berkekalan. Dan selanjutnya telah berkata guru kami rahimahullah ta'ala, bermula duka cita itu menegakkan daripada memakan makanan, dan takut itu menegakkan akan daripada dosa, dan harap yang kuat atas taat, dan menyebutkan mati itu menzuhudkan daripada yang lebih daripada dunia. Jadi sekalian, kita ni membicarakan akhabatul bawa'is, akhabatul ilmi, akhabatul taubah, akhabatul awa'id, akhabatul awarid. 4 akhabah lepas. Ada 3 lagi. Maksud yang kelima disebut akhabatul bawa'is. Maksud yang kata akhabatul bawa'is ni satu bukit yang perlu kita daki supaya kita sentiasa bersemangat untuk mengerjakan amal, yang membolehkan kita bersungguh-sungguh meninggalkan maksiat. Itu dinamakan akhabatul bawa'is. Jadi nak bangkit semangat ni buat ibadat, yang pertamanya kena ada khauf, yang keduanya kena ada raja. Khauf tu takut balasan daripada Allah Ta'ala yang akan datang. Takut itulah makna kata yang membangkitkan semangat untuk meninggalkan maksiat dan membangkitkan semangat untuk buat taat. Takut meninggalkan ibadat, takut tinggalkan sembahyang, ada balasan-balasan yang banyak. Yang tinggal sembahyang, meninggalkan puasa, meninggalkan perjuangan dan jihad. Illa taghfiru yu'azzibkum azaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum. Kalau kamu tak mau berjuang, Allah menjanjikan azabnya yang pedih. Itu di akhirat besok. Di dunia ini, wa yastabdil qauman ghayrakum, kamu akan dikuasai orang yang tak serupa kamu. Orang kafir akan menguasai kamu. Innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Kalau mereka menguasai kamu, yarjumukum, mereka kejam kamu, mereka tekan kamu, aw yu'idukum fi millatihim, atau mereka heret kamu masuk agama dia, wa lan tuflihu idzan abada, kamu akan menang buat selama-lamanya. Jadi bimbang perkara-perkara inilah yang menyebabkan kita segera mengerjakan taat dan bersungguh-sungguh meninggalkan maksiat. Itu namanya takut. Dakwah Nabi SAW tuan, dia ada unsur-unsur inzar, unsur-unsur ibsyar. Dia unsur-unsur inzar menakutkan, ibsyar unsur-unsur menggembirakan. Kamu buat ibadat, kamu dapat ni. Kamu buat ibadat, kamu dapat ni. Itu ibsyar, mubasyiran. Satu lagi unsur inzar wa naziro, ancaman daripada Allah Ta'ala. Ya ayyuhal mudassir qum wa anzir. Bahawa muslimun bangkit bagi ancaman, ancaman yang menakutkan. Dengan inzar, dengan khauf ni, dia akan menghalang kita daripada melakukan maksiat. Khauf ni juga boleh menggerakkan kita untuk mengerjakan taat.
Yang satu lagi raja. Malam ni kita bicara tentang raja. Raja ni haram. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa mengharapkan cita-cita untuk bertemu dengan Tuhan di akhirat besok, adalah Tuhan redha dia. Falyamal amalan salihan. Naklah mengerjakan amalan salih. Amalan salih itu sebagai jalan untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha kita. Jadi orang yang mengharapkan, yang raja, yarju liqa'a rabbih, yang mengharapkan bertemu Tuhan dia dan Tuhan redha, jalan yang ada falyamal amalan salihan, kena mengerjakan amal soleh. Jadi raja itu membangkitkan kita buat Quran. Raja macam tempat pelajar mengharapkan lulus peperiksaan, dapat keputusan cemerlang. Kalau harapan itu diharap sungguh-sungguh, dia akan bangkit belajar sungguh-sungguh, menghadapi perasaan dengan tekun dan sebagainya. Kenapa? Karena dia harap aku dapat belajar bahasa Inggeris, keluar dapat belajar beri syarat apa mak bapak aku yang susah. Kadang-kadang tuan-tuan dia punya cita-cita harap dia terlalu tinggi, akan membangkitkan semangat dia untuk beramal, membaca buku. Orang tua kita dulu buat bendang setahun sekali. Setahun sekali buat bendang. Ya. Dengan bendang itulah, hasil padi itulah nak makan setahun. Anak sekolah pun yang pula semua tu dia harap sungguh-sungguh pagi dia menjadi. Bila harapan itu terlampau tinggi, dia ikuti dengan sungguh-sungguh. Dia buat benang, dia tajam, dia pilih benih yang elok. Lepas tu musim kemarau, dia pump air sungai masuk ke benang dia. Jadi raja ni akan diikuti dengan kesungguhan bekerja. Itu nama raja. Malam ni kita cerita tentang raja. Bukan raja Masbur tu. Dia raja Arab. Balasan baik daripada Allah. Dalam Quran banyak, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ini apa janji orang beriman beramal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir bawahnya itu anak-anak sungai. Mengharapkan syurga ini membangkitkan amal. Mengharapkan syurga dengan tidak beramal itu bukan nama cita-cita, itu nama angan-angan. Tapi najah tawalam tasrif masalikaha inna safinata la tajri ala yabas. Mengharapkan kejayaan, kebahagiaan dengan tak ikut cara, dengan tidak beramal. Sesungguhnya sampan tak melayar atas tanah yang kering. Sampan nak ke darat. Woi sampan, siapa tak melayar? Nak melayar macam mana duduk di darat? Bercita-cita sampan melayar, sedangkan sampan duduk di darat, itu nama angan-angan. Sampan kena tolak di sungai, ke laut, baru dia boleh melayar. Kita bercakap tentang kejayaan, perpaduan rumah, tapi akhirat lain dapat ke benda. Dengan anak firman Allah, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan berbantah, jangan bergaduh, jangan berkelahi. Wa tadhhabu rihukum, akan hilang kekuatan kamu. Kamu akan dikuasai oleh orang kafir. Tuhan dah bagi pengajaran kat kita, bergaduh 60-20 tahun. Hasilnya apa jadi? 22 bulan kita dikuasai kita. Tapi apa benda kita dia lego? Tak pasal-pasal dia tabung haji hilang 10 bilion. 10 bilion tu hampir sikit. Duit pendeposit tabung haji dia orang Islam. Aset tabung haji 19.9 bilion. Dibuatkan tubuh satu syarikat bawah Kementerian Kewangan, namanya AJSB. Dia punya CEO Cina. Ni apa di Kalimantan baru ni? Rugi 10 bilion. Tak sampai setahun. Macam mana dia orang Islam boleh, orang kafir pula boleh jadi baik ikut suka? Sebab kita berpecah. Dia dapat kuasa politik.
Kuasa politik dia dapat sebab kita bergaduh sama kita. Kalau ada Allah Ta'ala beri pelajaran depan mata kita, kita masih tak nampak juga, tunggulah. Tunggulah tuan-tuan, bala Allah Ta'ala, tunggu. Macam kita ni tuan-tuan, tak ada Quran, tak ada hadis, tak ada kitab. Wa in kana laqtum bi syai' faruddu ila Allah wa Rasul. Tak perlu bergaduh, berkelih-kelih pendapat, kembali pada Quran dan hadis. Quran masih ada, hadis ada. Tak nak kelih. Saya sebut tuan dalam Facebook saya, siapa juga buat tindakan, apa-apa tindakan dia buat, menyebabkan DAB berkuasa semula, dia khianat pada bangsa, agama dan negara dia, melakukan satu pengkhianatan terhadap anak cucu, zuriat kita semua. Jangan buat tindakan sampai membolehkan orang kafir menguasai kamu. Innahum in yadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abadan. Ini Allah peringat dalam suratul Kahfi. Mereka orang kafir bila mereka menguasai kamu, yarjumukum, dia rejam kamu, dia tekan kamu, dia biar kamu. Aw yu'idukum fi millatihim, atau mereka kafirkan kamu, bawa macam-macam Islam, komunis lah, LGBT lah, macam-macam sebab tu nenek masuk nak merosakkan akidah umat Islam. Walan tubihu izan abadah. Siapa mengaji nahu dia faham lan tu apa. Lan ni harfu nabiyin, huruf nabi. Nabi dia ada istiqbal. Istiqbal ni maknanya present tense. Fi'il mudhari' dinafikan fi'il mudhari'. Dia sebut walan tubihu izan abadah, sampai bila kamu tak akan benar. Tuan bagi peringatan kita. Tapi kita nak bergaduh juga, nak berkelahi juga. Apa kebenda tu? Buktikan pada orang kafir, kami orang Islam boleh bersatu. Buktikan pada mereka. Kami ada Quran yang sama, kiblat yang sama, Tuhan yang sama, Nabi yang sama, agama yang sama. Kami boleh bersatu. Kita buktikan pada mereka. Ini nak berkabar apa? Tak habis nak klaim. Apa boleh? Apa? Letakkan Islam di depan. Niat kita kerana Allah. Bukan kerana kebendaan, bukan kerana jawatan, bukan kerana apa. Semata-mata nak cari redha Allah. Ingat ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang beriman itu bersaudara. Maknanya bila tidak ada hati perasaan kasih sayang sama Islam, iman kita cacat, tuan. Iman kita cacat. Wa aslihu baina akhawaykum, damaikan saudara kamu yang bergaduh, kelih itu kita tolong damai. Jangan yang itu damai ni elok kita bagi gaduh pula dia dibantu-bantu. Jangan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi kata lagi. Tadi ayat Quran ni Nabi kata, tak beriman seorang tu sehinggalah dia sayang kat saudara dia. Apa yang dia sayang saja, dia sayang saudara dia. Dia suka dia sihat, dia suka juga saudara dia sihat. Dia suka anak-anak dia kenyang, dia suka juga anak-anak saudara dia kenyang. Dia suka perniagaan dia maju, dia suka juga saudara dia maju dan perniagaan. Apa yang kita suka untuk kita mesti suka untuk saudara kita. Baru beriman, kata Nabi SAW. Paduan-paduan tambah banyak tuan, Quran dan hadis tentang perpaduan ummah. Bukan kita punya cita-cita bukan perpaduan parti ya. Bukan parti PAN, parti UMNO, bersatu ketiga parti saja yang tak berparti lagi ramai. Kita nak perpaduan ummah, semua sekali umat Islam bersatu. Kita tengok apa berlaku di Indonesia sekarang. Seorang ulama nama apa? Hazim apa? Dia balik daripada Mekah tuan. Dia kena dihalang Mekah 3 tahun. Habis visa dia kena balik ke Indonesia. Sekarang tuan semua pertubuhan di Indonesia bersatu di bawah dia. Dia balik 3-4 juta orang sambut dia tuan. Perpaduan umat sekarang ni tuan.
dah ada bunga-bunga di Indonesia sekarang yang menggerunkan musuh-musuh Allah Ta'ala. Orang Melayu ni saya bagi tahu tuan-tuan, umat Islam yang teramai dalam dunia, bangsa Melayu. Bangsa Melayu itu bukan Arab, Melayu yang paling ramai dalam dunia ni beragama Islam. Melayu ni Indonesia lah, kepulauan Melayu. Jawa, Banjar, Menjeling, Melayu, Pakan, semua ni kalau campur-campur yang paling ramai dalam dunia. Jadi kalau Islam bangkit di Nusantara ni, oh hebat tuan-tuan, cukup hebat. Nak ajak tuan-tuan, sudah-sudahlah, mari kita bersatu, mari masjid mengaji, sembahyang, buat ibadat. InsyaAllah Allah lembutkan diri hati-hati kita. Letakkan kepentingan duniawi itu sebelah, letakkan perpaduan ummah tu di hadapan. InsyaAllah kita boleh jawab besok bila malaikat tanya, wa ma ikhwanuka, siapa saudara kamu? Kita sebut muslimin wal muslimat, ikhwani. Ini dengan orang beriman, orang Islam cemeh nak membuat. Dengan kafir pula kata lihat apa ke benda ni? Asyidda al-kufar ruhama bainahum. Itu umat Nabi Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda al-kufar ruhama bainahum. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu, orang yang berserta dengan Nabi Muhammad, orang yang mengaku dia umat Nabi Muhammad, dia mengaku dia pengikut Nabi Muhammad. Apa sifat mereka itu? Asyidda al-kufar ruhama bainahum. Tegas yang kafir, tetapi sama Islam ruhama, berkasih sayang, bertolak ansur, bekerja sama. Baru boleh jawab al-muslimin wal muslimat ikhwani. Dengan orang Islam cengih, sombong dan kapiak dan lembut, wa ma ikhwanuka al-intisyang wal mubain ikhwani. Takkan nak jawab macam tu. Ni tuan bagi masa kat kita ni, masih ada masa, ruang yang luas. Mari kita pupuk perpaduan ummah yang pernah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita fikir bila kita berpecah, kita bayanglah komunis pun keluar habis dah. Berjumpa di hotel pakai bintang 3 di kepala ni. Pemimpin dia kata, komunis pejuang kemerdekaan. Aduh, sakitnya hati. 9 minit masih berdarah. Apa komunis buat di 9 minit? Ketua Polis Negara Tan Sri Hanif bekas bapa darah saya, dia kata mereka bunuh dan campak banyak dia ke dalam Sungai Bidung depan mata saya. Tan Sri Hanif kata, lupa dah kita. Tanjung komunis LTTE kap ke benda banyak sangatlah tuan-tuan. Ini pengajaran yang Allah nak bagi kepada kita, baik kita insaf dan sedar. Jangan kita berhempat dengan ayat kita nanti. Kita tak ada negeri. Jangan sampai peringkat tu. Betul lah orang tua kita kata, bersatu teguh, bercerai rukun. Kita bergaduh bersedia untuk kita hancur. Nanti akan jadi macam Syria, bergaduh sama sendiri, hancur negeri. Jangan sampai peringkat tu. Jadi kita nak bicara malam ni berkenaan dengan raja. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan ada pun raja, maka sungguhnya melazimkan kita mengingatkan dia kerana 2 perkara. Kenapa kita perlu bersifat dengan raja? Bersifat mengharapkan balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang awam mana dipanggil orang salih, biasalah kita orang awam. Bila kita buat ibadat, tentulah ada balasan kan. Biasalah. Kalau makam arif, para wali, janganlah kita orang biasa, orang awam. Bila kita buat ibadat, tentulah kita nak balasan baik. Tidak. Nak masuk syurga, nak dapat pahala, kan? Biasalah. Bila kita mengaji tinggi lagi, taklah betul macam tu. Peringkat kita ni kau betul lah. Sebab kita panggil mahkamah tadi.
Makam tadi ni makam budak-budak. Awak apa? Ambil beli gula sekilo, buat bagi hang RM1. Ya. Pasal apa? Dia budak-budak. Padalah dia belah satu. Ngaji seriti. Awak apa? Ambil duit ni RM5. Ambil beli gula sekilo, ambil ke hang RM1. Ambil ke hang RM1 tu apa? Nak bagi galakan dia untuk pergi kedai. Ya. Pasal apa? Dia budak-budak. Kita ni budak-budak lah. Buat ibadat dapat syurga, dapat pahala. Mayang doa 27. Kena gula-gula kan macam tu. Pasal kita budak-budak. Kalau wali Allah, para rasul, tak ada lah. Dia buat tu bukan kena upah. Bukan kena pahala. Jadi nak galak peringkat awal ni, dia kena dengan macam tu. Anak saya apa Quran? Cik baru lepas pasti umur 7 tahun. Habis-habis awal hari ni apa Martiah nak pergi tebuk. Nak tebuk juzuk berapa? Juzuk 10. Satu juzuk 10 nak tebuk Pak Ustaz. Kalau hang lepas tebuk ni apa Abi nak beli? Hang nak apa? Dak basikal, Abi beli basikal. Teratulah budak-budak kan. Beli basikal budak-budak tanya. Ada budak-budak. Tak ada pun kata budak ni macam mana? Jadi nak dia baca saya pun aku nak habis muka betul. Dia boleh 10 juzuk. Umur 7 tahun. Tuan bagi dia. Jadi kita biasa bagi dia galakan. Apa dia nak kita bagi, apa dia nak kita bagi. Kan? Padan dengan dia lah, dia budak-budak kadang-kadang. Tapi kalau anak kita mengaji di universiti, dia balik cuti. Dia balik cuti ni, cuti universiti ni. Awak apa? Hang ambil duit ni RM5, tapi beli gula sekilo, ambil ke apa je? Dia kata buat apa dia, tak betul lah. Takkanlah budak universiti, anak universiti kita nak beli upah. Upah ni ada dengan tadika ya. Jadi kita ni jadi tadika lah. Dalam bab ilmu tasawuf kena diupah, digalakkan dengan pahala dan diancam dengan neraka, dengan azab. Baru kita bersemangat untuk mengerjakan amal dan meninggalkan maksiat. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kenapa ada dua perkara. Pertama, supaya bangkit dia atas taat. Dengan kita ada rajak ni, harap balasan baik dengan Allah ni, dia akan membangkitkan semangat untuk buat ibadat. Tuan-tuan bisa belah lembu. Tuan-tuan bisa belah lembu. Saya tengok panggil lembu tu. Kadang-kadang dia tenggelam tau. Dia berjalan-jalan, dia tenggelam dalam lumpur. Dia tenggelam dalam lumpur tuan. Kita tolak tak larat. Kita badan kecil lembu. Tuan-tuan buat macam mana? Kita ambil napiar tu. Kita ambil napiar, kita buat. Nak mulut dia. Dia terima nak ambil napiar tu, terlepas daripada gelembuk. Terlepas daripada gelembuk. Sini bagi gelembuk. Betul dah lumpur tu gelembuk malah nampak dah. Kita bagi napiar ke dia, tengok napiar dia tunjai, cus, dia naik gitu lah. Bahkan dia harap nak dapat napiar tu, dia lepas daripada gelembuk tu. Lepas dia nak balasan tu. Ataupun kita ambil rotan, kita terbang bungkuk dah. Dia rasa sakit, dia lompat. Apa boleh tidak. Jadi untuk menggalakkan orang mengerjakan taat, meninggalkan maksiat, kita takutkan dia ataupun kita bagi harapan pada dia. Gitu. Itu kadang-kadang dia buat juga anugerah ni ya. Pelajar terbaiklah, peniaga terbaiklah, apalagi pengusaha yang gemilang apa-apa tu galak-galak. Untuk kita buat kita meningkatkan kejayaan kita dalam satu-satu bidang.
Di sekolah pun ada kan, cikgu buat kan. Apa ada malah dia punya hadiah-hadiah dia. Nak bagikan semangat budak-budak ni mengaji. Jadi dengan rajak ni dia akan membangkitkan dia atas taat mengerjakan ibadat. Dan yang demikian itu kerana kebajikan itu berat. Kenapa kita perlu bagi semangat kat diri kita sendiri? Kerana kerja ni berat kan? Nak bangun malam berat. Nak bangun malam tak senang. Kita baca hadis-hadis yang berbentuk rajak. Ada hadis yang berbentuk rajak yang makna kata daripada Nabi SAW ada datang daripada Allah Ta'ala di hadis kursi yang membangkitkan semangat untuk beramal. Antaranya yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir wa yaqulu man yad'uni fastajib lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Akan turunlah Allah Ta'ala di ke langit dunia hingga 1/3 akhir malam. 1/3 akhir malam ni ke 3, 4, 5 pagi. Itu waktu Tuhan turun ke dunia. Jadi tuan-tuan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah kata maksud Tuhan turun ke dunia ni pintu rahmat Allah terbuka luas di waktu malam. Mencurah-curah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala mayad'uni fastajib lahu. Siapa di antara kamu yang nak berdoa, berdoalah, aku nak makbulkan doa dia. Wa may yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa nak minta-mintalah, aku nak bagi. Wa may yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa yang nak minta ampun, mintalah ampun, saya ampunkan dosa dia. Orang yang bangun tengah malam tuan Allah kagum dengan orang tu. Bangkit senang-senang ke 3-4 pagi sembahyang tahajud. Allah panggil marah malaikat dia, "Hamba tengok hamba aku. Dia sanggup tinggal tempat tidur dia. Tinggal bantai dia. Dia bangun ibadat semata-mata kerana aku." Allah puji kita depan malaikat. Masya Allah. Pahala yang disebut tuan-tuan. Besar pada bangun malam ni. Bila dia mengharap bersungguh-sungguh, benda-benda ni akan menyebabkan dia tanggung susah. Tak apa bangun tengah malam, pasang jam lonceng kau betul dia bangun. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni kharib, kata Allah. Bila hamba-Ku yang bangun malam ni Muhammad tanya tentang diri aku, kamu bagi tahu pada dia fa inni kharib, aku dekat. Antara amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah, bangun malam, qiyamul lail, fatahajjat bi lailan, fatahajjina lailan talak. Bangunlah bagian malam itu bagai ibadat-ibadat sunat bagi kamu. Jadi tuan-tuan bila kita fikir kerja itu, ini membangkitkan semangat kita untuk beribadat. Kenapa? Ibadat ni payah. Perlu disombong dengan rajak, dengan perasaan yang bersungguh-sungguh mengharapkan balasan baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia kata begitulah. Insya-Allah. Dan syaitan daripadanya menegakkan dan Allah kepada lawannya menyeru. Bukan ibadat itu berat, itu saja, tapi halangan daripada syaitan, nafsu lagi. Syaitan dan tenteranya, nafsu dan tenteranya sentiasa menghalang kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ni sentiasa menghalang kita, mendorong kita arah kejahatan. Syaitan lagi sekat kita. Kalau tidak ada sokongan yang kuat, maka kita tak boleh bangun malam. Itulah perlu adanya rajam.
untuk membangkitkan semangat untuk beramal. Beramallah tuan. Nah, kita umur makin hampir dengan kematian. Bukan siapa boleh tolong kita. Amal ibadat kita kena banyak tuan, sebab perjalanan terlampau jauh. Perjalanan jauh juga, dalam kubur saja berapa ribu tahun. Pada masyarakat lagi, ya Allah. Saya baru ni tuan pergi ke kulit, buat kuliah di Taman Selasih. Kawan baiklah dia, bila saya pergi kulit dia selalu bantu saya. Nak beli-beli apa, panggil dia lah tu. Beli jangan beli sini. Mudah lagi umur baru 40. Lepas tu dia tengok ni apa ni, pemuda-pemuda ni buat kayuhan kan, buat kayu basikal ni. Petang-petang kayu basikal bagi berpeluh-peluh. Dia pun beli basikal. Beli basikal baru 3 hari dia beli basikal. Tengah-tengah kayu tentu ada rasa sakit dada. Oh, jatuh, berhenti, duduk terlentang kat jalan raya. Mari ada tepi rumah tu ada bomba pencit. Bacik bomba tu mai. Dia tekan-tekan dada macam tak boleh mendapat, boleh mendapat bercakap sikit. Panggil ambulan. Ambulan tak ada sampai. Mai lagi sekali serangan itu mati. Doktor kata 3 injak dia tersumbat. Saya tanya dia tak tahu dia pun tak tahu dia ada sakit jantung. Datang mati begitu. Kematian itu kan ya. Bukan dia bagi kita lah. Mati bila-bila mata boleh mati. Jadi kita fikir ni semua. Belumkah masanya kita untuk beramal. Tuan-tuan nak sebut tuan-tuan, kadang orang sibuk layan orang ni, sibuk ke sana, sibuk ke sini. Imam Ghazali kata tuan-tuan, kalau kamu mati 3 hari saja orang sebut kamu, lepas tu orang lupa dah. Seolah-olah kita tak pernah ada atas muka bumi ni, orang tak sebut dah nama kita apa. Dan kita sibuk sangat atas dunia. Itu urusan bukan benda. Ini akan sama kita amal ibadat kita. Ibadat yang kita buat tolong kita. Quran yang kita baca syufaatkan kita. Sembahyang kita dirikan dia tolong kita, bantu kita. Sedekah kita ada tolong kita. Kalau kita tak nak beramal, jadi macam mana? Jadi sebab itu sibukkan diri dengan amal ibadat. Tambah-tambah kita ditentukan akhir zaman. Cakap baik tu orang pandang jahat. Salahkah kita kata bawa satu motor sawit anugerah Tuhan? Tuan-tuan fikir mana salah? Sawit anugerah Tuhan. Nak membangkitkan semangat para orang ni, hang ladang sawit ke, hang apa tanam sawit ke, ingat ini anugerah Tuhan. Harus disyukuri. Oh, di parlimen tiba rapat tak boleh kata sawit anugerah Tuhan. Tapi anugerah apa? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata oleh Muhammad, ini semua anugerah Allah. Kasih sayang Allah kepada kamu. Bukan semua bumi boleh tanam sawit. Saya pergi ke Kamboja tak ada sawit. Yang ada kita Indonesia, Malaysia ada sawit. Bukan semua negeri boleh tanam sawit. Cemburu. Dulu sawit RM270 setan. Sekarang dah RM760. Dia berkata untuk lebih tak berhenti buat kerja. Kita ambil alih. Dah sekarang bukan dah. Makna kata dah RM760 satu tan. Sebulan saja tak untung RM500 juta. Hasil kenaikan harga sawit. Cemburu. Orang Islam juga. Tuan-tuan buka lah perbahasan di parlimen. Tak boleh. Kalau kita sebut nama Tuhan nanti orang barat tak suka. Nak beli sawit kita lah. Tadi saya baca Facebook tuan, lagu Britain tu, tajuk dia tuan, apa dia? God Save Queen. Allah pelihara raja dia. Tak ada masalah apa-apa. Kita nak sebut Tuhan tak lagi. Tuhan selamatkan Queen.
Sawit anugerah Tuhan. Apa salah sebut Tuhan? Apa benda dia pun tak faham lah apa benda manusia hari ini. Baik tu kita kerja kita buat baik. Orang nak kata lantak ke dia. Wala yakhafuna lawmata la'im. Jangan takut dengan celaan orang mencela. Itu kerja dia. Dia tak ada kerja. Nak celah rasanya. Ingat balik tuan apa nasihat Luqmanul Hakim kepada anak dia. Satu hari Luqman kata, wahai anakku, aku nak ajak kamu hari ni perangai manusia. Yang kata perangai manusia, dia bawa lah tuan, ajak anak dia keluar berjalan dengan membawa seekor keldai. Dia berjalan, anak dia berjalan, keldai berjalan sampai ke orang kita tu. Maka tengok apa benda bodoh. Ada keldai tak naik. Dia biar keldai kosong tak naik. Oh, apa punya bodoh tak betul. Dengar dah Luqman. Anak tu Luqman kata, orang kata apa, kita ni tak pandai sebab tak naik keldai. Lagi hang naik. Kamu naik, bapak jalan bawa. Jalan dan sampai depan balai polis tu, dekat nak pergi kampung Bahagia. Polis semua keluar. Muda saja, tak ada otak, dia biar pak dia keluar berjalan. Yang dia pula muda-muda gagah perkasa bagi pak dia berjalan, dia naik keldai. Dengar dah polis kata apa tak salah. Malah ni hang turun biar pak dah. Dia naik, Luqman naik, anak dia turun jalan, tunda sampai kampung Bahagia, sampai kedai kopi tu, bapak keluar benda-benda. Orang tua tak ada otak, tua saja akal tak ada. Dia bagi anak dia naik, anak dia jalan, dia naik keldai. Apa benda orang tua tak ada otak. Dengar nak Luqman, apa orang kata, kalau ni hang turun, aku turun, kita dua-dua naik. Dua-dua kita naik keldai sampai kampung Tungku tu kan, dah putuk lagi dah. Otak tak ada, tak bagi mampu keldai. Yang betul ni yang mana? Dua-dua tak naik pun tak betul, dua-dua naik pun tak betul, anak naik tak betul, buat naik pun tak betul. Tak, yang betul ni yang mana? Tak tahu buat apa lah tuan. Orang akan kata tak betul di situ lah. Lah ni kita ada panduan, kita ada Quran, kita ada hadis, kita ada ulama. Kita buat. Orang nak kata apa? Lantak. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu buat berazam, serah pada Allah Taala. Itu cara tindakan kita. Jadi ingat, oleh kerana ibadat ni berat, halangan banyak daripada syaitan dan juga hawa nafsu, jadi memerlukan satu dorongan kuat untuk membangkitkan semangat mengerjakan amal. Apa itu? Itulah namanya ar-raja. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis berbentuk raja, pengharapan. Banyak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami tunggu jalan kepada dia. Man jadda wajada. Siapa sungguh-sungguh dia akan dapat. Ini maknanya hadis ini hadis-hadis penggalak untuk kita beramal. Dan kata musannif, kelakuan orang yang lalai daripada kebanyakan makhluk, dia dimenteri dan dilihat sangat menjaga. Jadi makna kata kebanyakan manusia ni, makna kata dimenteri, makna macam terikat lah. Dia perlu ikatan rongkai, ikatan tu. Kalau dia macam tu, tangan dia terbelenggu daripada beramal. Sebab itu kita perlu dakwah kat dia dalam bentuk mubasyiran wa nazira.
dalam bentuk memberi ancaman dan juga memberi pengharapan. Tengoklah itu tanpa lalai sangat kan. Semayang dah, masjid dah, umur dah 50-60 tahun, takkan tuan-tuan nak biar jiran tuan-tuan macam tu. Kita sayang kat dia. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman kita tuan-tuan kalau kita tak kasih pada saudara kita apa yang kita kasih untuk kita. Kita nak selamat diri kita daripada neraka. Ulang balik main masjid, tapi jiran kita tak sayang. Tak cukup iman kita tuan-tuan. Bukan kata bagi perhatian kat jiran musim Covid, bagi berat, bagi gula, bukan itu saja. Kita tak suka masuk neraka. Kita tak suka saudara kita masuk neraka. Kita nak selamatkan dia. Nampak macam mana? Kena dakwah lah. Dakwah ada dua bentuk. Pertama, mubasyiran. Yang kedua, nazirah. Bagi dia ancaman, bagi dia pengharapan. Macam mana nak buat? Kalau ikut kata Ustaz Mustafa Masyur, langkah pertama, baikkan hubungan dengan dia dulu. Dakwah tak masuk kalau kita tak baik dengan dia. Gap tu antara kita dan dia kena pecah. Islam menyediakan tuan-tuan kaedah-kaedah yang banyak. Antaranya bagi salam, Assalamualaikum, salam. Nak pergi kerja ke? Kita tahu dia nak pergi kerja, tapi kita bagi salam, kaja tanya, nak pergi kerja ke? Oh ya Ustaz, dia nak pergi kerja. Lagi dia bagi, baiklah, bawa balik kerja ke? Kita tahu dia bawa balik kerja, tapi saja nak hubungkan silaturahim itu. Ya tak? Kita pergi mana, keluar pergi kedai, lalu untuk gerai tu ada orang jual pisang. Kena tengok pisang mas, cantik-cantik. Kita nak bawa ikan, kita nak 2 ikan, beli lebih 3 ikan. Sampai depan rumah, nampak anak tu, adik-adik, besar. Abang Haji, nah, pisang. Dia akan cerita kat puak dia. Ustaz Sidik tu bagus lah puak. Dia bagi pisang kat saya sekat. Beli rambutan puak tu, beli sekat lah. Bukan mahal pun tuan. Nak hubung silaturahim. Kalau Nabi kata, kalau kita masak satu makanan, tak boleh bagi kat dia tu isi, bagi kuah pun jadilah. Apa tomeh punya gulai punya sedap, berbau. Kalau boleh, berbau sampai kuah pula. Bagi semangkuk. Alah, kita menu 2 ekor, bukan banyak mana pun. Baiklah. Awak kak? Kak ni tengok ikan sedap-sedap kata menu. Buat gulai, ambil kat adik semangkuk di sana. Bagi. Bubuk, apa pisang, apa terawak, apa bagi. Alah. Lama-lama besar dah. Saya dah buat lah, jadi. Memang jadi semua. Tapi yang dia tersepuk terus tuan. Lepas suami isteri keluar. Tiba-tiba tuan tengok haram yang macam nak hujan. Dia kata isteri saya, Zah, cepat. Ikutin dia baju jiran kita tu. Dia pun kutuk, cari hujan turun juga. Dan kutip. Isteri saya lipat pula. Berbulan biasa. Dah lah kutip, lipat lagi. Terduduk terus. Orang kata Ustaz Sidik tu tak boleh buat kawan cerdik. Aku tengok lembut pula. Kita jawab dengan lisanul hal, dengan perbuatan. Lepas tu tak padah. Sembang boleh dah terima dakwah kita. Saya tak cakap lah, saya tak kenal kat dia apa. Bercerita lah, umur ni abang tu apa lah, 50 lebih lah. Kalau aku dekat 60 lah. Kita ni tak lama ni mati ni, ada sakit lah. Ada macam mana, ada hati dia ada. Cantik lah, kita masuk jarum sikit-sikit. Apa akan jumpa lepas mati. Jangan cerita lepas mati, nak mati sudah. Cerita pada sakarat tu mau. Cerita bak mati saja dia mula-mula keluar. Alamak, kita bawa dia pergi kaji. Saya bawa tuan-tuan pergi masjid yang tak beratnya boleh ada. Boleh dia dengan ringan, jenis ringan dia dulu.
Tak ada politik-politik semua, tak ada. Jadi ringan-ringan je. Nampak dia minat, ke berat. Itu teknik usul dakwah. Jadi kalau tuan-tuan nak nampak lebih jelas, tentang baca buku usul dakwah. Usul dakwah Dr. Abdul Karim Zaidan. Tuan-tuan boleh jadi pendakwah yang cemerlang, insya-Allah. Jadi kita bila fikir, kalau kita biar keadaan Allah akan datang bala, tuan-tuan, semua kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takut oleh kamu bala bencana yang tak kena orang yang zalim saja, yang buat maksiat saja kalangan kamu. Dia kena semua. Covid awak kena, orang jahat dia kan. Orang baik dia kena. Tok imam pun kena, doktor pun kena. Doktor buat apa nak ubat orang dengan doktor kali kena. Bila bala kena, turun semua kena. Sebab tu kita tak mau benda ni. Kita nak gerakkan kerja-kerja dakwah. Semua kena buat kerja. Pertama keluarga dia, yang kedua jiran-jiran dia. Sampai ada dakwah-dakwah ni ajak-ajak kembali kepada Allah Taala. InsyaAllah kita semua jadi baik. Kerana saya tetap beranggapan dunia hari ini tentang yang Tuhan turun bala bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan manusia. Di mana yang disebut oleh Allah Taala, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlakulah tuan-tuan bala bencana daratan dan lautan. Darat berkena, laut berkena. Negeri barat berkena, negeri timur berkena. Negeri orang Islam berkena, bukan Islam berkena. Bala Covid kena habis satu dunia. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan manusia buat maksiat. Bukan tentu cerita kat saya, mana bumi dunia ni yang ada maksiat. Dia cakap merata maksiat. Satu minit tuan di Malaysia ni 6 anak zina. Lahir anak luar nikah 6 orang. Seminit 6 orang. Tuan bayang lah. Takut kita apa? Kenapa? Lili kau bakalan yang amilu. Supaya kami nak rasakan apa yang mereka buat, maksiat mereka buat itu tak balik. Nak bagi rasa. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali balik kepada Allah. Balik kepada Tuhan, kembali pada hukum Tuhan. Tak guna kita terus melawan Allah Ta'ala. Tak guna. Kita juga yang akan terus nanti. Lepas tu membangkitkan semangat untuk kita berdakwah, menyuruh manusia ke arah kebaikan. Ini tanggungjawab kita bersama. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushrikanna Allaha yab'atha 'alaikum ikhaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Dalam membangkit buat kerja-kerja dakwah, melaksanakan kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar, aw la yushrikanna Allaha yab'atha 'alaikum ikhaban minhu, ataupun Allah datangkan bala ke atas kamu. Allah datang bala tuan. Orang tak mau buat kerja amal ma'ruf nahi munkar, tak mau buat kerja dakwah, boleh menyebabkan Tuhan turun bala atas kita. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kamu berdoa, Tuhan akan makbul lagi doa kamu. Jangan sampai Tuhan tak mau dengar dah doa kita, baru kita nak buat kerja-kerja dakwah, kita lewat. Kita buat kerja Islam. Ajak orang Islam semua, mari kita kembali kepada Allah, taat kepada Allah, henti buat maksiat. Mari kita bersatu padu, kuatkan perpaduan kita, selamatkan makna kata negara kita, agama kita, maruah kita selamatkan. Jangan bagi orang kafir menguasai kita lagi. Ustaz Sidik tu resis, aku punya pasal lah, resis apa boleh apa? Tak apalah, apa baru muda, apa banyak, aku nak mati. Nak tinggalkan zuriat, anak-anak yang ramai. Aku tak mahu anak-anak aku jadi pelarian di tanah ayah aku sendiri. Aku tak mahu.
Jadi tuan-tuan, sama-sama kita bertanggungjawab buat kerja-kerja kebajikan. Ya. Ya. Jadi manusia ni lagi dia kata lalai, makhluk ni menteri, lagi lihat, dia kata sangat menjaga kita, lagi mengikut. Itu dia. Makna nafsu syaitan duk tengok kita, sentiasa nak menghalang kita daripada buat kerja-kerja kebaikan. Dan pahala balasan itu ghaib. Pahala balasan itu ghaib, tak nampak. Kalau benda nampak senang, tunggu pintu masjid tu, dapat masuk dalam jemaah, keluar je sapi. Macam keluar sapi. Esok lagi penuh masjid. Tapi bukan dia bagi Allah. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat bercocok tanam, hasil dia kutip-kutip di akhirat. Allah tangguhkan pahala itu, Allah tangguhkan balasan di akhirat. Yang ni yang kita kena puas nafsu kita ni. Selalu zikir, selalu sebut balasan-balasan baik daripada Allah Ta'ala. Dunia tempat bercocok tanam. Tuai dia di akhirat tuan buat benda. Orang tengah manik buat benda. Musim menanam, kita kena turun tanam. Musim menuai, orang tuai, kita tuai lah. Kita tuai lah sebab kita tanam bersama-sama orang. Orang tanam, kita tanam. Orang tuai, kita tuai. Betul tak? Musim menanam, kita tak tanam. Orang tanam padi, kita buh sana, buh sini, apa dibuat, aku tak tahu. Musim menuai, tak tahu. Tuai lah. Tuai lah. Di dunia orang pakai main masjid, buat ibadat, mengaji, hal tak main. Esok nak tuai apa, di akhirat nak tuai apa, abang main ni. Tak bagi logik sikit. Tak tanam nak tuai. Tuai lalang. Bendang orang penuh padi, bendang dia lalang. Habis bisnis padi tuai lalang. Tak terjadi. Jadi dunia tempat balasan dia ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana balasan tak dapat segera, maka dia sentiasa nafsu ini diperingatkan dengan balasan-balasan baik di akhirat itu. Kan? Ya. Dia kata, dan pahala balasan itu ghaib. Dia kata masa sampai kepadanya. Sampai tu baik dapat bukan sini, kerana di akhirat besok. Kita di dunia ni bekerja, dia rehat tu, dikubur esok berehat. Terima hasil saja. Macam orang tua kita lah, masa muda dia pulun, buka tanam perian, tanam itu, tanam ni. Masa tua ni dia ikut buah lah. Ni dia tak buat apa, tak tanam apa pun, nak tuai apa, nak ambil apa hasil. Pada barang dikira-kirakan dia jauh, balasan jauh, lambat di akhirat besok. Sebab itu sentiasa kena diperingatkan nafsu ni dengan balasan-balasan baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh tuan ni, Imam Ghazali dia karang kitab Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, banyak kitab dia karang. Dia habis masa mengarang kitab. Lalu dia rehat dalam kubur. Saya baca kitab dia dapat pahala. Mana ada masjid tak baca kitab Imam Ghazali? Semua sebutkan. Mana pondok tak baca kitab Imam Ghazali? Hari-hari orang baca kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali terima kasih. Dia relax, dia rehat. Pasal apa? Pasal apa kita kata di dunia ada bersusah payah, hasilnya dapat di akhirat. Kita tak reti ke arah kita. Tak ambil jalan lain. Bersedekah, orang nak buat masjid, buat surau.
Kan? Orang buat masjid, orang buat tahfiz, buat pondok, kita bagi dia. Kita duduk sana, mengalir. Dia panggil sadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Jariyah ni mengalir, terus mengalir. Baca ayat sungai tu tuan-tuan, ayat sungai tu. Bila ayat sungai turun pada bukit, dia akan cari mana? Dia cari yang atas. Dia akan cari tanah-tanah yang rendah, dia akan mengalir. Sedekah jariyah macam itulah. Pahala kita akan cari kubur kita. Tanamlah kita di mana pun. Biar kita buka bumi ni, kita mati. Simpanlah mayat kita di mana pun. Pahala ni akan pergi cari. Mengalir pergi cari kubur kita sampai dapat. Nanti bagi sadaqatun jariyah tu. Termasuk dakwah. Kita buat kerja-kerja dakwah. Kita guru, kita belajar Quran. Anak murid yang kita ajak tuan, dia baca Quran. Guru dia dalam kubur dapat pahala. Yang anak murid kita ada pula, dia ajak orang lain. Anak murid kita dapat pahala bila anak murid itu baca Quran. Kita yang ujar pun kita dapat pahala. Betul itu tuan. Termasuk kerja-kerja dakwah, kita pujuk, kita ajak. Kawan-kawan kita mari masjid. Dia mari masjid, kita dapat pahala. Dia pun dapat juga. Dia dapat 10, kita dapat 10. 10 bagi 2, 10. Bukan 5, bukan dia 5, kita 5 dah. Dia 10, kita 10. Itu kata matematik Islam. 10 bagi 2, 10. Saya pun tak pedih. Dia tanya tok guru saya, macam mana tok guru? Macam mana saya tak faham. Macam ni sidik. Oi, dia kata. Bukan orang tua-tua dulu kita macam kecil. Nak beli macam sapi pun tak ada duit kan. Kita tumpang cucuk. Cucuk rumah orang ada tak? Petang-petang kita ambil pelita kita. Tapi rumah jiran. Makcik-makcik, awak nak tumpang cucuk pelita? Cucuk pelita. Pelita dia asal satu. Kita bawa 2 pelita. Cucuk pelita dia. Awak pelita dia ni bila kita cucuk, lampu dia makin kurang lah macam mana. Tak tu terang korban tu. Hang cucuk bilang 100 pelita pun, dia tu terang korban tu lah. Tu contoh tu guru bagi. Dan tuan Allah Maha Pemurah. Kalau 10 pahala, kita yang mula dakwah pun 10, anak murid kita 10, anak murid pada anak murid dia pun 10, anak murid pada anak murid dia pun 10. Mengalir sampai bila-bila tuan-tuan. Hari mai sama-sama kita tuan-tuan buat kerja kebajikan ni untuk kehidupan kita di akhirat besok. Yang boleh mengajar Quran, belajar Quran. Yang boleh berdakwah, berdakwah. Yang boleh bagi harta benda, bagi harta benda. Hindarkan perpecahan sama kita, bergaduh berkelahi. Cakap dengan lemah lembut. Tak payah kita jauh-jauh, tak payah. Cakap elok insya-Allah. Bila kita berusaha untuk menyatukan umat, percayalah tuan-tuan, Allah Taala akan bantu. Law amma bil ardi jami'a ma alaqta baina qulubihim walakin wa alaqa bainahum. Kamu belajar apa ada di dunia ni semua sekali, kamu takkan mampu menyatukan manusia. Allah yang menyatukan manusia. Kembali kepada Allah. Akhir sekali tuan-tuan, macam biasa saya peringatkan tuan-tuan, tolong sangat-sangat. Pilihan raya boleh berlaku bila-bila masa. Dicatat tahun depan. Untuk membolehkan kita tuan-tuan sekalian mengundi tahun depan, kita kena daftar sekarang. Masalah dia semua lagi. Tolong sangat-sangat. Anak kita, jiran kita, sahabat andai kita, menantu beres kita. Suruhlah mereka mengundi. Pergi daftar itu. Orang bawa kat lelaki pun boleh. Daftar sebagai pengundi. Untuk melayan kita mengundi dalam pilihan raya akan datang. Undi kita ni menentukan tuan. Kita diperintah oleh orang kita atau diperintah oleh orang lain. Menduga citakan di Perak saja kita 300,000 orang Melayu tidak mendaftar. 300,000 kan sikit. Di Malaysia 4 juta tuan. Sebab kita tak mati berat.
hal pentadbiran, hal politik negara kita, hingga akhirnya orang kafir menguasai kita. Tolong sangat-sangatlah kita. Saya merayu mana-mana saya pergi sebawa mesej ini, tolong. Walaupun kita bumi putra tanah ayah kita, tetapi kalau kita tak daftar, kita tak boleh mengundi. Hingga akhirnya kita dikuasai oleh orang bukan Islam, orang bukan Melayu. Kita tak mahu benda ni berulang. Masih masuk hari seminggu lagi. Tolong anak-anak. Mudah saja, tuan bawa kat kenalan tu, pergi pejabat pos, bagi tahu kat dia, kata maknanya kata, kami nak daftar sebagai pengundi. Saya pergi kata, baru saya pergi ke Iyan. Masjid tu tuan-tuan, di Sungai Dulang, dia buat satu inisiatif. Sembelih kami ni semua buat kemuri sikit, kami sama-sama ceramah. Masa sama dipanggil SPR. SPR datang dengan van dia. Dia daftar di masjid. Tuan-tuan nak buat pun boleh, tak ada masalah. Biasanya mereka buat hari cuti lah. Hari pejabat tutup, dia main. Kita cuma bawa kat kenalan, daftar di sini pun boleh juga. Kalau kami buat ni terus, selalu kami buat. Dah 3-4 bulan sekali buat, 3-4 bulan sekali kami buat. SPR memang nak bantu, memang nak tolong semua-semua. Yang berikutnya kesedaran di kalangan umat Islam, makna kata nak jaga tanah air dia. Hubbul watan minal iman. Kasihkan tanah air itu sebahagian daripada iman. Boleh faham insya-Allah. Tentang sebar kalau maklumat ni kepada semua. Tambahlah ni dengan handphone saja, tuan boleh viral sana, viral sini. Mana-mana yang pandai-pandai tu buatlah mana seruan-seruan, pernyataan-pernyataan yang mengajak umat Islam supaya mendaftar sebagai pemilih, insya-Allah. Saya dalam bagi peluang saya khutbah tuan dan memang ajak mendaftar pengundi. Seru ahli jemaah semua mendaftar pengundi, jangan abaikan tanggungjawab ini untuk jaga tanah air kita. Tidak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi alamin. Takbir. Allahu akbar.